Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini saya ingin membentangkan citra bagi subjek Apresiasi Alam dan Warisan Laut MPU 3312A bagi semester 1. Mentor saya ialah Prof. Madya Dr. Madya Muhammad Syukri. Nama diberi Nur Hashikin binti Syamsuddin yang bernombor metrik S66662 di bawah kursus pengajian Sarjana Muda Kaunseling dengan kepujian. Seterusnya ialah pengenalan projek. Program Citra merupakan program yang harus diambil oleh setiap pelajar semester pertama. Setiap pelajar harus menyertai 2 program untuk setiap 3 elemen. Antara 3 elemen tersebut adalah kerohanian, kesukarelawanan, sukan dan rekreasi, seni dan budaya, komunikasi, kepimpinan dan keusahawanan. Melalui program yang telah disertai, pelajar harus menerangkan setiap objektif, hasil pembelajaran dan aktiviti bagi setiap program tersebut. Antara 3 elemen yang dipilih oleh saya ialah komunikasi, seni dan budaya serta kerohanian. Bagi elemen komunikasi, antara 2 program yang saya sertai ialah Ucap Tama 2 Intelektual Muslim Asia Tenggara dan Wayang Pacak. Bagi program pertama ialah Ucap Tama 2 Intelektual Muslim Asia Tenggara. Program tersebut telah berlangsung pada 29 Oktober 2022 iaitu pada hari Sabtu. Program tersebut juga berlangsung pada pukul 11 pagi hingga 12.30 tengah hari yang bertempat di Dewan Sultan Mizan UMT dengan anjuran Majlis Perwakilan Pelajar iaitu MPP bagi sesi 2021-2022 dan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni iaitu HEPA. Untuk objektif program tersebut ialah membentuk sahsiah dan moral mahasiswa manakala hasil pembelajaran menambah kepribadian moral dan agama dalam jiwa mahasiswa. Untuk aktiviti, saya telah mendengar penerangan oleh Profesor Dr. Khairuddin Al-Junaid. Ini merupakan bukti-bukti yang menunjukkan saya telah menyertai program pada hari tersebut. Bagi program yang kedua di bawah elemen komunikasi ialah Wayang Pacak. Program tersebut telah diadakan pada 16 Disember 2022 pada hari Jumaat. Ianya berlangsung pada 8.20 malam hingga 11.15 malam yang bertempat di Sanggar Siswa di bawah anjuran Kelab My Agrosis dengan kerjasama CEC dan UMT. Objektif program tersebut adalah untuk menyediakan platform kepada mahasiswa-mahasiswi UMT untuk mengurangkan tekanan daripada pembelajaran kepada isu-isu semasa. Selain itu, ia juga bertujuan untuk mengeratkan hubungan silaturahim sesama mahasiswa dan mahasiswi UMT. Bagi hasil pembelajaran pula, dapat mengetahui isu-isu semasa. Selain itu, dapat belajar cara menyelamatkan diri ketika tempat yang kita tinggal mengalami kebakaran, terutama yang berada di laut, dan aktiviti yang saya lakukan sepanjang program tersebut ialah menonton cerita Emergency Declaration. Ini merupakan bukti-bukti yang menunjukkan saya telah menyertai program pada hari tersebut. Pembentangan diteruskan dengan elemen seni dan budaya. Antara 2 program yang saya sertai adalah Malam Tiada Kata Secantik Bahasa, Penghormatan buat P. Ramlee dan Simposium Gamelan Antarabangsa UMT 2022, Kelestarian Seni Gamelan Melayu Tradisional. Program yang seterusnya ialah Malam Tiada Kata Secantik Bahasa, Penghormatan buat P. Ramlee. Program tersebut telah berlangsung pada 5 November 2022 iaitu pada hari Sabtu yang bermula pada pukul 8.30 malam. Ianya bertempat di Dewan Sultan Mizan UMT dengan anjuran Pusat Kebudayaan Hal Ehwal Pelajar dan Alumni HEPA dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka, Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negeri JKKN, Majlis Kebudayaan Universiti Malaysia Makum, Nur Arfa Batik dan Angkatan Anak Seni Akasia.
Objektif program tersebut adalah untuk memberi penghormatan kepada Tan Sri P. Ramlee sebagai insan seni yang tiada galang ganti. Manakala hasil pembelajaran pula, saya dapat melihat dan mendengar setiap cerita serta lagu yang pernah beliau bawakan. Antara aktiviti yang berjalan sepanjang program tersebut ialah persembahan nyanyian solo, tarian, band teater, Tiga Barat dan artis jemputan. Berserta akhir sayembara puisi nostalgia P. Ramlee, syair dan deklamator jemputan, hadiah dan goodies bagi busana terbaik serta ada juga jualan makanan food. Ini merupakan bukti-bukti yang menunjukkan saya telah menyertai program pada hari tersebut. Selain itu, saya juga menyertai program Simposium Gamelan Antarabangsa UMT 2022 Kelestarian Seni Gamelan Melayu Tradisional. Program tersebut telah berlangsung pada 17 Disember 2022 pada hari Sabtu yang bermula pada 9 pagi yang bertempat di Dewan Sultan Mizan UMT di bawah anjuran Universiti Malaysia Terengganu dan Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu. Objektif program tersebut adalah untuk memperkenalkan alatan muzik tradisional Melayu serta memupuk semangat cinta akan alatan muzik tradisional Melayu. Bagi hasil pembelajaran pula, saya dapat mengenali alatan muzik tradisional Melayu seperti saron barong, bonang barong, gong kecil dan sebagainya. Setiap alatan muzik juga mempunyai cara yang berbeza untuk dimainkan. Bagi aktiviti pula dimulakan dengan persembahan tarian gamelan daripada kumpulan Saga Warisan. Seterusnya, persembahan gamelan iaitu daripada Sanggar Kirana UTP. Seterusnya, Simposium 1 iaitu Usaha dan Perkembangan Gamelan. Diteruskan lagi dengan Simposium 2 iaitu Isu dan Cabaran Gamelan. Persembahan penutup iaitu gabungan daripada 50 pemuzik dan ditutupi dengan majlis penyampaian sijil dan cenderamata. Ini merupakan bukti-bukti yang menunjukkan saya telah menyertai program pada hari tersebut. Bagi elemen yang terakhir ialah kerohanian. Antara dua program yang saya sertai iaitu Sambutan Maulidur Rasul 1444 Hijrah bersamaan 2022 dan Muhasabah Islah Diri Demi Insan Rabbani. Bagi program yang pertama di bawah elemen kerohanian ialah Sambutan Maulidur Rasul 1444 Hijrah bersamaan 2022. Program tersebut berlangsung pada 21 Oktober 2022 iaitu pada hari Jumaat pada pukul 8 pagi sehingga 12 tengah hari. Ianya bertempat di Pusat Islam Sultan Mahmud di bawah anjuran pihak Jawatan Kuasa Perwakilan Kolej Kediaman Universiti Malaysia Terengganu. Antara objektif program tersebut adalah untuk memberi penghayatan tentang kelebihan dan sejarah Maulidur Rasul dalam kalangan pelajar yang beragama Islam. Selain itu, memberi peluang para pelajar merasai pengalaman meraihkan Maulidur Rasul di universiti bersama sekaligus mengeratkan silaturahim antara pelajar serta memupuk perasaan cinta dan kasih kepada Rasul dalam kalangan para pelajar selain mengambil iktibar daripada sirah perjuangan Nabi. Untuk hasil pembelajaran pula, saya dapat mengetahui lebih mendalam tentang kisah atau sejarah Nabi serta dapat merasai perarakan beramai-ramai dengan iringan selawat. Manakala bagi aktiviti pula dimulakan dengan berkumpul untuk mula perarakan. Seterusnya diteruskan dengan perarakan dan pelajar masuk ke PISM, mendengar ceramah dan diakhiri dengan scan merit serta makan dan majlis bersurai. Ini merupakan bukti-bukti yang menunjukkan saya telah menyertai program pada hari tersebut. Bagi program kedua yang saya sertai ialah Muhasabah Islah Diri Demi Insan Rabbani. Program tersebut telah berlangsung pada 15 Disember 2022 bersamaan dengan hari Khamis. Ianya berlangsung selepas solat Maghrib yang bertempat di Pusat Islam Sultan Mahmud UMT di bawah anjuran Persatuan Kebajikan Islam Malaysia PERKIM, Pusat Islam Sultan Mahmud dan Universiti Malaysia Terengganu. Objektif program tersebut adalah untuk menjelaskan nikmat kesenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada para hamba dan memupuk rasa syukur dalam kalangan mahasiswa-mahasiswi sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala.
Sebagai hasil pembelajaran pula, saya dapat mengetahui bahawa Allah Subhanahu Wa Taala amat berkuasa dan Dia jugalah yang memberikan nikmat kepada setiap hamba-Nya. Selain itu, setiap hamba sepatutnya bersyukur dengan nikmat yang telah Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan. Sepanjang aktiviti tersebut, kami mendengar kuliah Maghrib perdana. Ini merupakan bukti-bukti yang menunjukkan saya telah menyertai program pada hari tersebut. Kesimpulannya, setiap elemen citra ini mempunyai banyak faedah, malah ia juga dapat menjadikan mahasiswa dan mahasiswi sebagai seorang yang aktif dalam menyertai pelbagai program yang dianjurkan oleh pihak universiti dan pihak-pihak yang lain. Bukan itu sahaja, elemen tersebut juga dapat diterapkan dalam diri mahasiswa dan mahasiswi agar kehidupan yang dijalani oleh mereka menjadi lebih baik. Sekian, terima kasih.